Okey, cikgu-cikgu dah. Okey. Ada lagi yang masih belum siap, masih lagi buat lukisan lagi? Okey, sudah Alright. Kalau dah, saya nak tunjuk rakan-rakan, guru tunjuk dekat skrin hasil lukisan. Supaya kawan-kawan yang lain pun boleh tengok juga apa hasil rakan-rakan. Okey. Sebelum kita teruskan, ada tak siapa-siapa yang nak share tentang lukisan dia? Paling mudah apa yang dilukis lah. Mungkin Cikgu Arif boleh share apa yang Cikgu Arif lukis? Okey, mungkin Cikgu Arif boleh cakap dia lukis apa contohnya rumah di tengah-tengah, kemudian ada beberapa pokok, ada apa contohnya orang ada 3 orang. Saya lukis di kawasan bandar lah, walaupun tak nampak bandar, tapi ada bangunan tinggi, ada rumah-rumah, kan ada jalan raya, itulah. Okey. Yeah. Okey, ada berapa orang kat situ? Ada 5 orang. Okey, ada 5 orang. Pokok? Pokok ada 4. Pokok ada 4. Okey. Ada lagi tak yang nak share? Mungkin nak berkongsi? Okey, Cikgu Sumati saya lukis kampung environment, okey, sawah padi dan pokok kelapa dan 4 orang, okey. Kenapa saya minta lukis rumah pokok orang? Okey, Cikgu Azura nak share? Boleh? Okey, saya share gambar saya, lukisan saya, rumah sederhana di tengah-tengah dikelilingi oleh banyak pokok-pokok besar dan sederhana. Ada 3 orang, sepasang suami isteri dan seorang anak perempuan.
Itu saja. Okay, terima kasih. Okey, kenapa saya menekankan tentang 3 perkara tersebut? Rumah, pokok, orang. Okey, yang ini pun ada sebab kenapa. Sebab dalam terapi ADHDP, art drawing, house 3%, memang 3 perkara ni adalah perkara yang sangat signifikan dengan anak-anak, maksud dengan klien, dengan kita sendiri pun. Maksudnya apa yang kita lukis sebenarnya tak akan lari daripada benda yang real. Okey. Jadi kenapa benda tu? Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa yang lukis, siapa yang lukis pokok adalah yang pertama dilukisnya? Kalau ni dekat chat, boleh letak dekat chat, ataupun angkat tangan. Pokok merupakan perkara pertama yang dilukis. Bila saya cakap lukis pemandangan, yang akan lukis pokok dulu. Arif, Nanu lagi. Alright. Nabahan. Alright. Itu kalau yang lukis pokok yang pertama. Kalau lukis rumah yang pertama, siapa yang pertama sekali bila dapat arahan dia lukis rumah dahulu? Cikgu Azura, Cikgu Aini, Cikgu Sumati. Kemudian lukis rumah, alright. Siapa yang bila dapat arahan daripada saya cakap lukis gambar pemandangan, dia lukis dahulu gambar orang. Pertama sekali yang dilukis, yang difikir adalah orang. Yang dilukis adalah orang, yang first kali lukis. Kenapa saya tanya 3 benda ini? 3 benda ini kalau cikgu, andai kata cikgu buat aktiviti bimbingan ataupun aktiviti dalam kelas, 3 benda ini adalah perkara yang memang signifikan, yang mana kita akan perhatikan dahulu. Sebab apa? Sebab pokok ini adalah dia lebih kepada mewakili kerjaya. Maksudnya kerjaya sesuatu, lebih kepada kita punya minat. Itu pada pokok lah. Pada pokok itu kita akan boleh nampak dekat situ. Kemudian rumah. Rumah tu mewakili apa? Rumah itu adalah mewakili diri klien, maksudnya keluarga klien macam mana. Maksudnya keluarga dia sama ada okey tak okey. Sebenarnya kita boleh tengok daripada lukisan rumah. Seterusnya orang. Orang adalah lebih kepada dia punya perasaan, lebih kepada diri dia, bentuk gembira ke, sedih ke, dan lebih kepada sifat sayang, macam tu. Itu 3 perkara yang cikgu boleh tengoklah kalau cikgu buat lukisan dalam kelas dengan anak-anak. Pokok tadi mewakili kerjaya, rumah mewakili keluarga, dan diri tu mewakili orang tu mewakili diri ataupun lebih kepada perasaan. 3 benda ni yang memang selalu kita tengok bila orang yang memang pakar dalam bahagian terapi seni, memang dia akan tengok 3 perkara ni. 3 perkara ni yang akan menjadi main, yang mana kita boleh korek klien punya isu-isu, yang mana yang sebenarnya ada isu lain kita boleh korek kat situ lah. Siapa yang lukis pokok pertama tadi, sebenarnya individu tu mementingkan semangat hidup. Maksudnya dipentingkan untuk mencapai cita-cita. Kalau cikgu perasan, cikgu mementingkan lebih menekankan potensi dan bakat untuk dikembangkan. Yang ni kalau siapa yang tadi lukis pokok dahulu. Siapa yang lukis rumah, rumah dahulu, maksudnya dia dekat sini dia selesa dengan keluarga dia sekarang, dengan keadaan dia sekarang.
Okey. Dan juga dia ada positive side dengan negative side. Dia ada juga yang rasa tak suka, tak senang berada di rumah. Okey. Kalau untuk orang lebih kepada individu yang berpuas hati dengan diri dia, dengan kehidupan dia, ataupun dia lebih kepada penyesalan, kebencian. Okey. Yang ini cikgu bernilai sendiri daripada diri cikgu lah. Apa yang cikgu buat tadi mungkin saya rasa ada betulnya. Sebab dekat terapi seni kita tak boleh judge klien, cuma kita boleh bertanya. Okey. Dan kebiasaannya orang yang dilukis adalah orang yang signifikan, orang yang penting dalam hidupnya. Biasanya kalau dalam lukisan tersebut ada seorang sahaja, kebiasaannya orang itu adalah diri sendiri ataupun diri mereka yang lukis lah. Maksudnya kalau cikgu lukis satu orang je, maksudnya itu adalah cikgu sebenarnya. Bila kita tanya, okey siapa tu? Kadang-kadang budak tak dapat jawab, tak tahu siapa. Sebenarnya yang dilukis tu adalah diri dia, mewakili diri dia. Okey, kalau lukis berdua, bertiga, yang ni pun kita boleh teroka sebenarnya. Kita boleh tanya siapa yang dilukis. Sebab ada setengah orang yang akan lukis orang kedua, ketiga tu lebih kepada mewakili diri orang lain. Mewakili keluarga, mewakili mak, mewakili ayah, mewakili adik-beradik. Maksudnya benda itu adalah benda yang penting, yang ada dalam hidup dia lah. Okey, setakat ni ada soalan tak? Yang tadi saya bagi tahu basic je sebelum teruskan. Okey, tak ada. Untuk tadi, kalau andai kata cikgu nak buat macam lukisan tadi, pemandangan tadi, okey, saya bagi secara ringkas lah. Contoh, kalau yang lukis rumah, cikgu boleh tengok lah. Kalau yang lukis rumah, yang mana kalau rumah dia ada bentuk melengkung, bentuk shape, contohnya cikgu lukis langsir, yang itu menunjukkan ada ciri-ciri kewanitaan ataupun keperempuanan. Saya rasa ada yang cikgu-cikgu perempuan yang kebanyakannya akan lukis, biasanya dia akan lukis bentuk melengkung ataupun bentuk langsir. Itu normal kalau lukisan. Cikgu-cikgu boleh tengok sendiri dalam lukisan cikgu. Sebab itu kita cakap bila berkait dengan lukisan, kita kena tanya, contohnya tanya klien. Tanya klien kenapa, apa yang dia lukis. Contohnya apa yang dia lukis. Bila dia cakap lukis macam ni, dekat situ sebenarnya cikgu boleh teroka klien. Jadi biasanya kita senang detect klien ni, biasanya kalau contoh buat aktiviti dalam kelas, secara kelompok besar, kelas ganti cikgu buat, kita boleh tengok melalui lukisan dia. Ada lukisan yang kalau cikgu tengok lukisan dia punya garisan tu agak macam dipanggil macam loret terlalu banyak. Bila loret terlalu banyak, kat situ pun ada masalah sebenarnya. Kan cikgu boleh teroka lagi dalam. Cuma bila cikgu buat lukisan tiga benda ni, cikgu macam saya cakap, cikgu tak boleh judge klien, cikgu kena tanya dia. Cuma bila kalau betul-betul cikgu dah ada kepakaran, cikgu tahu sebenarnya klien tu memang ada masalah, yang tu sebenarnya cikgu boleh trace dia, boleh treat dia sikit lah. Maksudnya boleh psycho dia, sebenarnya kamu ada masalah macam ni kan. Secara tak langsung, macam mana cikgu tahu dia macam tu. Itu yang ni lah, maksudnya cuma bila cikgu buat, cuma kena hati-hati bila tak ada kepakaran dekat situ. Tadi saya tengok ada beberapa soalan. Cikgu Sumati, if I lukis rumah kampung. Rumah kampung maksudnya yang macam mana cikgu Sumati? All traditional. Maksudnya ada tangga macam tu ke?
sebenarnya kan rumah dia mewakili kepada keluarga lah. Masa saya cakap dia mewakili kepada keluarga, kepada kita punya lebih kepada hubungan kita dengan keluarga kita macam mana. Jadi kalau macam contoh cikgu cakap cikgu lukis rumah kampung, dia tak ada masalah sebenarnya. Dia tak ada masalah sama ada cikgu lukis rumah kampung ke, rumah bandar ke. Tapi sebenarnya dalam rumah tu sendiri tu ada banyak lagi skop yang kita perlu tengok. Maksudnya contoh dekat rumah kita boleh tengok dari segi bumbung dia, macam mana bumbung dia. Adakah ada corong asap, adakah ada pintu berkunci tak berkunci. Sebenarnya semua tu membawa maksud. Tapi hari ni saya tak nak terangkan pasal tu sebab yang ini saja sebenarnya dah ambil masa sebenarnya. Sebab untuk drawing house 3% ni dia memang sangat panjang sebab yang ni pun kos yang saya belajar selama beberapa hari sebab dia memang ambil masa sikit lah. Cuma yang saya boleh bagi tahu cikgu tadi bila cikgu nak buat yang basic tu 3 tu cikgu boleh tengok. Daripada rumah, pokok, orang, daripada 3 benda ni sebenarnya cikgu boleh tengok cikgu boleh tengok paling mudah orang. Orang tu cikgu boleh tengok sama ada dia lukis orang tu dalam keadaan macam mana. Sebab dalam keadaan yang macam kebanyakan budak, dia akan menunjukkan diri dia sebenar dalam lukisan. Jadi cikgu boleh tengok sama ada budak tu duduk berseorangan. Kat situ sebenarnya cikgu boleh korek. Saya nak cakap yang ini penggunaan terapi seni lah. Kalau saya nak cakap, saya nak hurai panjang-panjang, dalam dia ada langsir bulat lorek, apa semua tu, yang ni akan lagi panjang. Nanti kejap lagi kalau ada masa kita boleh go through balik. Okay? Kalau rumah yang tiang tinggi, okey. Semua tu ada maksud. Dia contoh kalau rumah ada langsir, maksudnya dia lebih kepada, macam saya cakap tadi, lebih kepada kewanitaan, keperempuanan. Dalam diri dia tu ada sifat-sifat tu. Okey. Saya teruskan, tak apa, sekejap lagi kalau ada masa kita boleh go through dia ni balik. Okey. Kita akan buat aktiviti. Aktiviti yang pertama, yang ni kita akan buat lebih kepada potret keluarga. Okay, yang pertama sekali arahan dia adalah saya nak cikgu lukis gambar yang mengandungi keseluruhan ahli keluarga, termasuk datuk ke, nenek ke. Yang ini arahan lah yang kita boleh bagi dekat budak. Kemudian boleh menggunakan apa-apa medium, sama ada nak menggunakan krayon ke, ataupun nak menggunakan pensel warna ataupun pensel. Mana-mana medium yang ada dengan cikgu sekarang lah. Kemudian masa lebih kurang 15 minit. Okey, saya agak-agak rasa dalam 10 minit macam tu dah boleh siap kot. Sebab kalau budak memang akan ambil masa lagi. Okey, jadi boleh tak saya bagi cikgu buat tentang potret keluarga. Kejap lagi saya akan bagi tahu kegunaan benda ni dengan ni lah untuk bimbingan ataupun kaunseling. Okey, saya bagi masa dekat cikgu 10 minit untuk buat potret keluarga. Kalau cikgu ada anak buah nak lukis gambar anak buah pun boleh, nak lukis sepupu pun boleh, tak kisah. Dia potret keluarga. Okey, saya bagi masa 10 minit, kita berhenti 11.10.
Okey, saya rasa masing-masing dah siap. Okey. Ke ada yang belum siap? Saya rasa dah siap Okey, kemudian bila cikgu-cikgu dah siap, okey, apa yang saya nak cikgu buat adalah okey, dalam lukisan tersebut saya nak cikgu pilih hanya seorang yang paling cikgu sayang, yang cikgu rasakan terpenting dalam hidup cikgu. Seorang je. Okey, kemudian gunting dan tampal pada kertas yang baru. Maksudnya cikgu dah buat, cikgu gunting, cikgu tampal kat kertas baru. Okey, kemudian tulis. Contohnya cikgu tulis, cikgu gunting, cikgu potong, cikgu tulis nama dia. Okey, nama dia Ahmad, umur berapa, maklumat dia sikit. Kemudian dekat sebelah kanan dia tu, bersebelahan dengan maklumat dia, cikgu tulis kenapa dia merupakan pilihan cikgu. Maksudnya kenapa dia penting. Dia merupakan siapa-siapa ke apa. Okey. Okey. Yang lain macam mana, dah siap? Okey, dah siap. Okey, kalau dah siap, boleh tak saya nak minta sesiapa saja yang nak share dengan rakan-rakan?
Mungkin Cikgu Syahri Zailah boleh share dengan rakan-rakan apa hasil? Okey cikgu, mungkin cikgu boleh cakap boleh cakap dekat rakan-rakan siapa yang cikgu pilih, kemudian kenapa cikgu pilih orang tersebut. Okey, sorry saya tak buka mic tadi. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah lukisan yang pertama dan saya dah potong gambar tu dah saya tampalkan. Gambar ini adalah merupakan Muhammad Azaman iaitu suami saya sendiri. Dan kenapa saya pilih beliau? Sebab selama ni beliau lah tempat kita bergantung dan berkongsi kisah suka duka kehidupan kan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey, ada lagi tak yang lain-lain yang mungkin nak share ke kenapa dia pilih, mungkin dia pilih lain pada lain, mungkin dia pilih pakcik dia ke? Tak ada? Alright. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, untuk potret keluarga ni, yang ini adalah salah satu aktiviti juga yang cikgu boleh buat dalam kelas. Macam cikgu tengok cikgu yang dikongsikan oleh Cikgu Syahri tadi, dia pilih suami dia lah sebagai orang yang terpenting. Okay. Yang tu cikgu boleh gunakan dalam kelas bimbingan. Bimbingan yang mana? Bimbingan yang besar lah, bimbingan kelompok. Tetapi macam mana cikgu nak guna untuk sesi individu? Okay, dia ada cara dia. Okay, yang ini yang saya buat dengan klien saya, yang mana kalau cikgu tengoklah di sebelah kanan ada ramai orang-orang yang dilukis. Okay, kemudian dekat sini saya minta dia pilih dua. Okay, yang dua ni apa? Yang dua ni yang pertama sekali saya minta dia pilih orang yang paling dia rasa penting dalam hidup dia. Okay, yang rasa penting dalam hidup dia, yang dia rasa kalau tak ada dia ni, dia payah nak bergantung. Okay. Yang kedua, orang yang kedua, saya minta dia pilih orang yang dia rasakan tidak penting. Kalau tak ada dalam hidup dia pun tak apa. Okay. Yang ini yang saya buat untuk klien saya. Yang ini klien saya bukannya murid, tapi yang klien yang ini, yang saya buat ini adalah cikgu. Sebab cikgu tu ada stres lah, kira depression semua tu, jadi saya buat dengan cikgu. Okay, jadi dia pilih, kalau cikgu tengok di sebelah kanan, okay, sebelah kanan tu adalah memang semua yang dia buat. Yang tu memang saya tak conteng, memang diconteng sendiri oleh klien sebab itu adalah luahan perasaan dia. Bila saya minta dia ambil, dia pilih seorang yang penting dan seorang yang tidak penting, dia ambil abang dia. Okay, dan sebagai orang yang penting, dan dia ambil kakak dia sebagai orang yang kurang penting. Okay, dekat sini dijelaskan, dia cakap okay, abang dia ni anak nombor 5, lelaki, cerewet, dia cerita semua. Apa yang dia cakap kat sini adalah dia punya apa isu-isu dia kat situ. Kemudian kakak dia pula, kenapa kakak dia ni anak nombor 2. Okay. Kemudian di sebelah situ saya minta dia tuliskan, saya minta cikgu-cikgu tulis kenapa penting. Macam sini, kenapa kalau dia tak ada pun tak apa. Dia, maksudnya dekat sini lah cikgu-cikgu sebenarnya, bila cikgu guru bimbingan kaunseling, kita boleh confront klien kita. Kenapa dia cakap tak penting? Okay, kita tengok kat sini. Oh, dia cakap klien ni, ada masalah macam ni. Jadi dia tak penting pun dalam hidup dia. Kalau tak ada pun tak apa. Bila klien dah cakap macam tu, maksudnya dia punya pemikiran tu dah negatif. Jadi kita kena tune balik dia punya pemikiran supaya dia anggap kakak dia tu pun sama penting dengan orang lain. Itu yang kita kena buat. Lagi-lagi macam bila kita buat macam ni, sebenarnya kita boleh tengok, oh ini sebenarnya dia ada masalah keluarga, bukannya masalah dengan orang lain. Sebab klien kita kadang-kadang bila dia jumpa kita, dia akan bawa pelbagai isu, pelbagai masalah. Jadi
sebab itulah kalau macam saya first tu saya lebih suka troker yang tadi house 3% tu. Jadi dari situ saya gunakan yang ini pula. Okay, saya tahu dia ada masalah dekat rumah. Jadi bila ada masalah dekat rumah, saya troker pula family dia macam mana. Okay, bila troker family dia, okay, tahu dia stres kenapa. Okay, ini yang saya buat dengan klien saya lah. Okay, ini klien saya cikgu. Okay, yang ini pula saya buat dengan klien saya, yang ni terbarulah dengan murid tahun 6, yang mana pun sama, dia ada masalah anxiety dan klien ini dia ada pemikiran tahap ingin bunuh diri. Ini klien lah yang saya buat. Jadi yang mana bila kita buat macam tu, kita kena bila dia keluarkan, yang di sebelah kanan tu saya bagi satu side je. Yang lagi satu saya tak masukkan kat sini. Dia cakap dia pilih Umar ni kenapa, dia tak buat salah apa-apa, sebab ni kenapa dia yang orang yang dia sayang. Dia cakap kat sini. Kat sini sebenarnya cikgu boleh tahu lebih cakap lebih detail kenapa dia sayang seorang tu, kenapa dia tak suka seorang tu, sebenarnya cikgu boleh tahu. Sebab kita bagi budak express. Daripada lukisan tu ambil, tampal, dia express. Jadi dekat situlah dia akan tulis segala apa-apa isu-isu yang dari situ cikgu boleh korek lah sebenarnya. Okey, ini yang cikgu boleh digunakan untuk sesi individu, sesi counselling. Kalau bimbingan tadi cikgu boleh buat secara overall, lukis, kemudian pilih seorang ataupun contoh kalau cikgu rasa payah dari segi kemudahan gunting, tak ada masalah. Contoh cikgu ada masalah dengan gunting, tak ada gunting, nak guna pun tak ada. Jadi daripada lukisan tersebut terus cikgu minta budak tulis dekat atas kenapa orang tersebut dianggap penting ataupun cari satu sudut yang lain. Mengikut aktiviti cikgu lah, supaya sebenarnya benda ni cikgu boleh nampak. Mungkin ada setengah budak yang dia anggap semua orang tak penting. Sebab apa? Sebab dia tak rasa disayangi. Ada juga macam tu. Jadi kat situ cikgu boleh troker secara keseluruhan. Ni kalau cikgu nak cari klien lah untuk GBK sepenuh masa. Kalau cikgu nak cari klien, tak ada klien sangat, cikgu boleh buat macam tu. Okey. Yang ini yang saya buat dengan klien saya yang mana yang dia ada masalah tadilah, yang dia ada keinginan untuk bunuh diri. Okey. So dari sini kita boleh troker, kita boleh tahu apa masalah sebenar dia. Okey. Setakat ni ada sebarang soalan? Kalau ada yang berkaitan tadi, kalau ada terus boleh tanya. Sebab kita sebenarnya ada beberapa aktiviti lagi tapi saya takut tak sempat. Cikgu Azura, agak-agak masa saya sampai pukul berapa? Kita bagi masa sampai pukul 12. Okey. Maksudnya saya stop sebelum tu ke macam mana? Tak kisah sebab kita pun kita-kita je ni. Okey. Kita-kita. Okey. Alright. Yang ini pun saya rasa yang mungkin kita boleh buat lah. Tak apa, mungkin kalau ada soalan, kalau ni pun di akhir nanti boleh tanyalah. Okey. Yang ini yang saya buat iaitu madah hikmat. Okey, yang ini apa yang saya rasa saya minta cikgu ada bersama dengan cikgu majalah ataupun surat khabar. Okey, contohnya surat khabar. Kemudian apa yang saya nak cikgu buat adalah cikgu hasilkan satu kata-kata hikmat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Okey, maksudnya satu untuk diri sendiri, satu untuk orang lain. Lepas tu cikgu boleh menggunakan sebarang bentuk perkataan dalam surat khabar atau majalah. Maksudnya cikgu cantum lah. Okey, yang ini sebenarnya ada sebab dia kenapa. Okey, jadi sebelum tu saya nak cikgu buat kata-kata hikmah untuk mungkin untuk diri cikgu sendiri, kemudian untuk orang lain tu mungkin untuk someone yang cikgu rasa cikgu nak tuju lah sekarang. Mungkin ada seorang yang cikgu rasa macam memerlukan yang cikgu nak tuju kata-kata tersebut, boleh cikgu buat. Saya bagi masa, agak-agak nak berapa lama masa sebab saya takut panjang. Saya bagi sekarang 11.24. Okey, 25. Saya bagi masa lebih kurang dalam 10 minit boleh tak?
sebab kita nak bagi gambaran je kepada cikgu juga. Okey, saya bagi masa lebih kurang dalam 10 minit untuk cikgu buat untuk cikgu buat ni madah hikmat.
Okey, dah ke cikgu? Okey, dah. Yang lain macam mana? Masih lagi tengah gunting-gunting perkataan? Maaf, saya terpaksa bagi masa sekejap supaya kita boleh buat banyak sikit aktiviti. Sebab kalau kita buat dalam kelas, macam perkara-perkara ni sebenarnya ambil masa. Contohnya macam Madah Hikmat ni kita boleh ambil masa selama 45 minit sebenarnya. Okey, yang dah siap boleh tak share, tunjukkan dekat kawan kata-kata hikmat yang kamu hasilkan. Mungkinlah contoh, boleh tunjuk contoh dekat rakan-rakan. Mungkin kalau ada yang buat betul-betul tu. Ya betul cikgu, kita buat contoh saja. Siapa yang dah siap tu boleh share lah. Jadi kita boleh singkatkan masa. Saya buat contoh aja ni cikgu. Nikmatilah hidup dengan lebih sempurna, kembali dengan imej baru. Wah, okey, tahniah cikgu. Okey, itu maksud dia. Sebab bila kita bagi dekat murid untuk berkarya sebenarnya, mereka sebenarnya terlalu banyak perkataan, terlalu banyak benda yang difikirkan. Jadi bila kita minta hasilkan untuk diri sendiri, mungkin dia boleh hasilkan sesuatu yang cikgu rasa, oh perkataan tu aku tak pernah dengar pun sebelum ni, tapi budak tu mampu keluarkan perkataan macam tu, idea macam tu. Itu satu. Yang ini cikgu boleh buat sebagai bimbingan lah. Kebiasaannya cikgu boleh buat bimbingan secara dalam kelompok kat kelas. Atau macam saya sendiri cuma disebabkan kita secara online terpayah sikit lah. Bila cikgu buat dengan murid-murid dalam kelas, cikgu boleh buat contohnya pada satu kertas A4, cikgu bahagikan 4. Contoh ataupun kertas lukisan bahagi 4. Okey, jadi setiap A4 tersebut ataupun kertas lukisan, bila cikgu bahagi 4, akan ada dapat 4 side. Maksudnya 4 permukaan yang berbeza. Jadi macam saya buat setiap murid hasilkan 4 kata-kata hikmat. Okey, lepas mereka dah siap buat 4 kata-kata hikmat ni, apa yang mereka perlu buat adalah mereka perlu letak dekat meja, susun dekat meja, kemudian maksudnya macam kita akan buat macam road tour lah. Maksudnya kita pergi bergerak ke meja-meja yang kosong tu untuk ambil ambil kata-kata hikmat. Yang tu yang saya buat sebelum ni. Tapi macam sekarang disebabkan PKP, saya memang tukar kepada cara lain lah. Tapi kalau cikgu rasa budak cikgu setakat 5 orang ataupun 10 orang, cikgu boleh buat, tak ada masalah. Maksudnya budak tu hasilkan 4 ataupun 4 kata hikmat, ataupun paling kalau budaknya level budak kelas-kelas belakang, mungkin cikgu boleh kurangkan 2 kata-kata hikmat, kemudian letakkan dekat meja ataupun dekat mana ruang yang boleh diambil. Okay, jadi setiap murid boleh berjalan, dia pilih
kata-kata hikmat yang kena dengan diri dia. Maksudnya mungkin dia akan baca, okey yang ni kata hikmat macam ni. Okey yang ini macam ni. Jadi mungkin dia rasa mungkin di antara semua kata-kata hikmat yang dibuat tu ada satu yang kena dengan jiwa dia pada masa tersebut. Jadi sebenarnya itu memberi murid tu macam satu idea, satu harapan baru. Lebih kurang macam itulah kepada murid-murid. Macam contoh saya buat, yang ni bila saya dah prepare lah. Ini contoh saya dah prepare, saya bagi tahu murid awal-awal. Jadi mereka memang dah boleh get ready. Macam sekarang, saya tahu kadang-kadang dengan kita punya keadaan sekarang, pandemik semua tu, yang paling mudah cikgu buat adalah cikgu kalau cikgu ada majalah ataupun surat khabar, walaupun beberapa helai saja cikgu boleh bawa, cikgu boleh gunakan sebenarnya. Cikgu tak perlu nak bagi tahu budak suruh bawa, tak perlu. Sebenarnya kalau cikgu sendiri ada bahan pun lagi mudah. Itu macam cara saya kadang-kadang kalau tak ada bahan, kalau kita dah prepare awal dengan budak tak ada masalah. Kalau kita biasanya kalau kelas ganti, dia akan bagi on the spot, on the dot. Saya faham. Jadi apa yang paling mudah cikgu buat adalah cikgu prepare bahan tu awal-awal. Macam surat khabar, walaupun satu booklet tu je ataupun majalah satu je, benda ini banyak sebenarnya dalam ni, tulisan, gambar-gambar. Jadi sebenarnya boleh share ramai-ramai. Maksudnya cikgu mungkin boleh bagi sekeping untuk seorang, lepas tukar-tukar pun boleh. Itu ikut aktiviti cikgu lah, macam mana cikgu nak buat kat kelas. Cumanya bendanya boleh membantu cikgu lah untuk cikgu buat bimbingan dalam kelas. Okey, yang ini untuk madah hikmat ni. Okey. Seterusnya, aktiviti yang saya namakan rahsia dan simbol. Okey, yang ini pun aktiviti sangat menarik sebenarnya untuk cikgu buat. Yang ni saya agak-agak saya bagi masa dalam 5 minit sebelum mungkin tak akhir kot untuk hari ni. Saya bagi masa 5 minit untuk cikgu buat. Okey, arahan dia lukiskan sebarang bentuk simbol yang melambangkan rahsia cikgu-cikgu. Okey, ataupun rahsia anda. Lukisan anda tidak akan difahami oleh sesiapa kecuali anda maklumkan kepada kawan-kawan. Contohnya kalau kita lukis bunga ke apa-apa sebarang bentuk simbol ataupun bentuk, kemudian boleh lukis lebih daripada satu simbol lah. Okey, yang mewakili rahsia-rahsia. Contohnya terlalu banyak rahsia ni, tak tahu nak express dekat mana. Okey, tulis dekat simbol ni. Okey, jadi saya bagi masa 5 minit saja untuk cikgu-cikgu buat. Rahsia yang cikgu ada tu tulis, buat dalam kertas dalam bentuk simbol lah. Boleh menggunakan apa-apa warna juga. Okey, saya bagi masa 5 minit.
Okey cikgu, saya rasa dah cukup masa. Boleh tak cikgu-cikgu share lukisan cikgu dekat skrin mungkin untuk kawan-kawan tengok. Ni sebagai contoh lah Mungkin boleh share dekat skrin, boleh buka kamera. Okay, ada tak nak share? Tak ada? Okay, mungkin semua tak apalah. Yang penting, okay, saya akan tunjuklah sedikit. Okay. Aku lagi. Cikgu Syahri, okay. Okay, Assalamualaikum. Nak cerita ke kenapa saya pilih benda-benda ni? Boleh cakap benda sebut pun boleh. Cakap je benda apa yang cikgu buat. Okay, pertama saya lukis matahari. Okay. Kedua saya lukis kuali, sudip Okay. dan pisau. Okay, alright. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Okay, lagi nak share? Tak ada Okay. Untuk topik ni, kenapa saya tajuk dia rahsia dan simbol? Kenapa bila cikgu Syahri tadi tanya saya, nak saya share tak kenapa saya lukis kuali, sudip, pisau? Saya tak minta dia share kan? Okay, sebab apa? Sebab andai kata cikgu buat aktiviti ni dalam kelas. Bila cikgu buat di dalam kelas yang besar, dah namanya rahsia, bila cikgu minta share tu, maksudnya tu bukan rahsia lah. Maksudnya kadang-kadang lagi-lagi budak yang tahun 5, tahun 6 memang diorang dah akan ada gap. Even dengan cikgu-cikgu ke, dengan parent ke, dia akan ada gap. Jadi, macam mana cikgu nak tengok rahsia, nak check rahsia dia tu? Daripada sinilah cikgu check. Maksudnya daripada lukisan yang simbol yang dia buat tu adalah mewakili rahsia-rahsia dia. Daripada sini cikgu tengok kadang-kadang macam cikgu Syahri tadi. Saya boleh bagi andaian. Cikgu Syahri tadi lukis gambar pisau sebab dia suka memasak. Okay, ataupun saya juga boleh bagi andaian dia lukis pisau ni sebab dia rasa terancam. Ataupun dia lukis pisau ni sebab dia rasa nak bunuh diri. Itu andaian-andaian dia. Cuma untuk kita lebih tepat, kita kena tanyalah klien tersebut. Tapi cikgu kena tengoklah masa dan waktu mana yang sesuai untuk cikgu troka lukisan tersebut lah yang cikgu buat ni. Saya tunjuk contoh lah apa yang saya buat dekat sekolah saya. Contohnya lukisan, okay, kalau cikgu tengok di sebelah kiri, okay, di sebelah kiri ada lukisan orang dan ada tulisan dekat atas tu. Kalau cikgu tengok die. Okay, die ada 5. Okay. Di sebelah dia pula, kalau cikgu tengok ada 2 lukisan. Lepas tu ada lukisan pisau, lukisan dekat atas, tepat ke atas kepala dia tu dia macam bercelaru. Kemudian bawah tu buku. Okay. Ini klien-klien saya lah, yang mana bila saya buat aktiviti dalam kelas, aktiviti rahsia dan simbol, saya tak teroka dalam kelas. Sebab dalam kelas adalah open space, ruang yang terbuka, yang mana bila kita tanya, mungkin klien tu akan lebih menyembunyikan, denying. Jadi bila mana kita buat lukisan macam ni, kita tahu, okay, kita nampak mungkin beberapa budak ni kita perlu fokus. Okay, macam saya, disebabkan saya dah ada data yang saya dengar nasihat hari tu, saya rasa cikgu-cikgu pun ada, daripada data tersebut saya check tally tak dengan apa yang dia lukis. Jadi macam kedua lukisan ni adalah kelas yang sama lah. Kelas yang sama, memang kalau ikut daripada data saringan minda sihat pun dia dia punya ni krisis.
Dia punya krisis, dulu ni krisis. Seorang ni memang ada self harm, yang sebelah kiri ni memang self harm lah. Cuba cederakan diri sebab dia ada isu dengan keluarga. Yang di sebelah kanan yang cikgu tengok yang bercelaru semua tu memang dia ada anxiety. Memang dia ada anxiety, memang dia risau dengan keadaan diri dia sebab diri dia tu agak berbadan besar. Kemudian dia fikir dengan pelajaran. Yang ini semua dua-dua ni adalah murid kelas depan. Yang biasanya orang anggap murid kelas depan ni tak ada masalah apa dari segi ni. Tapi bila kita minta dia lakukan aktiviti rahsia dan simbol ni sebenarnya murid tu akan express. Dia akan tunjuk dekat situ. Sebab itulah yang kena trokernya, yang kena tanya kita. Maksudnya bila jumpa, okey, awak lukis ni, ni mewakili apa? Maksudnya murid tu akan secara tak langsung akan bercakap. Tapi bila kita tengok dari sudut lukisan sendiri pun, kalau tengok macam dekat gambar sebelah kanan, yang ada pisau, sebelah situ ada pisau, itu maksudnya bercelaru, dia memang bercelaru. Banyak sangat benda yang difikirkan. Dia fikirkan masa depan, dia fikirkan masalah dekat rumah. Sebab yang ini remaja perempuan lah, anak tahun 6 perempuan, yang mana yang banyak memikirkan tentang diri dia, memikirkan tentang pelajaran. Kat sinilah yang dia simbolkan dalam bentuk kat sini macam saya cakap lah, bila kita tanya, kita nampak pisau. Pisau ni untuk apa? Dia akan bercakap. Mungkin macam saya tanya Cikgu Syahri tadi, pisau tu mewakili apa? Mungkin dia akan cakap pisau tu mewakili sebab dia suka masak. Macam saya tanya budak ni, contoh saya tanya budak ni kat kelas, pisau ni untuk apa? Sebab saya suka tolong mak memasak. Itu mungkin dalam sudut dia menyembunyikan. Tapi bila kita face to face ataupun kita buat secara individu, kita akan lebih tahu dia punya masalah dia. Okey, ini pun sama. Kalau cikgu tengok, yang ini pun kelas yang sama. Kalau cikgu tengok hati, okey, kemudian ada gambar pisau, kemudian gambar mati, kemudian sedih, lepas tu happy tapi dia buat muka macam tu. Okey, kemudian klien ni pun klien yang sangat complicated. Disebabkan isu masalah keluarga, dua keluarga, dia ada mak tiri semua. Jadi daripada isu-isu kat situ, kita boleh trace kat sini dia ada masalah macam mana. So memang klien ni daripada tahun 5 lagi saya buat sesi lah. Memang sekarang sampai tahap klien rasa diri dia dah tak penting, pun ada beberapa kali self harm. Yang itu yang penting untuk kita troker. Jadi bila kita minta buat perkara ni, so kita boleh tahu kat mana kita nak bantu dia. Macam kat sini kalau cikgu tengok happy kan, happy senyum, pada masa sama dia buat melengkung, buat ke bawah. Jadi kita nampak kan sebenarnya dalam senyum dia tu, dalam gembira dia tu, sebenarnya dia sedih. Tapi memang betul lah, disebabkan isu-isu dia yang dihadapi tu, memang perkara-perkara ini memang sangat-sangat relate dengan isu dia. Okay, itu maksudnya di mana lukisan rahsia simbol ni cikgu boleh gunakan, cikgu boleh buat. Cuma bila cikgu nak tanya rahsia ataupun bila kawan dia tanya apa, yang itu cikgu yang penting cikgu kena ada limitasi kat situ. Maksudnya kalau kawan dia minta dia buat yang dia punya je, jangan bincang dengan kawan-kawan lain. Sebab kat sini kita boleh tengok budak tu akan jujur buat. Sebab kita akan cakap kat dia siap-siap, apa yang kamu buat ni pun saya tak tahu pun. Kamu buat ni rahsia apa. Contoh dia buat belon, bentuk belon. Kita tak tahu belon tu mewakili apa, melambangkan apa. Tapi sebenarnya ada maksud untuk dia. Okey. Sebab memandangkan masa dah penghujung, okey. Saya bagi sedikit panduan untuk penggunaan terapi seni. Yang pertama sekali, bila melibatkan terapi seni, kita kena hargai seni klien. Maksudnya apa yang klien buat, kita kena sentiasa ada pujian. Contohnya, klien lukis macam Cikgu Syahri lukis tadi. Oh cantiknya kamu lukis. Jangan cakap cantik.
dalam seni kita tak ada istilah cantik sebab setiap orang lukisan dia berbeza-beza. Kita boleh menggunakan ayat, contohnya menarik lukisan kamu, supaya bila contoh kawan A dengan kawan B dia buat lukisan, tapi bila kita pergi kat sini kita cakap cantik, bila kita pergi kat sebelah kita cakap benda lain. Jadi kadang-kadang murid ni dia punya insting dia tu bila cikgu cakap, oh dia cikgu cakap cantik tapi cikgu tak puji cakap cantik. Jadi paling mudah adalah bila klien-klien cikgu ataupun murid cikgu lukis, cikgu cakap oh menarik. Maksudnya bagus. Maksudnya kita kena sentiasa puji sebab setiap orang tu unik. Macam cikgu cakap tadi lah, kita punya klien unik, ada nilai-nilai sendiri. Mungkin klien ni pandai melukis, mungkin yang ni kurang pandai melukis, tapi daripada situ pun kita boleh teroka lah. Okay, kemudian yang kedua, elakkan interpretasi hasil seni klien. Maksudnya kita elakkan bila kita nampak klien lukis, contoh lah macam saya cakap tadi, lukis rumah pokok orang, kita interpretasi dia, oh maksudnya kamu ni ada masalah kat rumah. Okay. Jadi kat sini kita kena elakkan. Kita untuk dapatkan kesahihan, kita perlu tanya kepada klien. Jadi kita tanya pada klien, kat rumah kamu agak-agak hubungan kamu dengan mak ayah kamu macam mana? So budak tu macam, kenapa cikgu tanya? Faham tak? Maksudnya dekat situ bila kita buat terapi seni, sebenarnya kita boleh berkomunikasi secara two-way dengan murid dan two-way dengan klien kita. Sebab bila klien lukis, sebenarnya kita boleh tengok, okay, maksudnya dia lukis pasal rumah. Okay, rumah mungkin dia apa, kekeluargaan, hubungan. Maksudnya, okay tak hubungan dia dengan mak ayah dia? Maksudnya kita tanya. Kat sinilah. Okay, kemudian benarkan dialog dalaman. Okay, benarkan dialog dalaman ni maksudnya kita benarkan murid tu berimajinasi sendiri. Maksudnya luahkan sendiri. Macam tadi, rahsia dan simbol. Kita bagi murid luahkan dalam bentuk apa-apa sahaja. Sebab itu kalau cikgu-cikgu perasan, bila saya bagi masa cikgu buat lukisan, saya tak buka muzik. Sebab kadang-kadang bila kita buka muzik, kita akan mengganggu wave-wave yang difikirkan oleh klien kita. Contohnya klien ni tengah sedih ni nak luahkan perasaan, kita buka pula muzik yang mendamaikan. Dia akan mengganggu klien untuk klien buat lukisan tersebut. Jadi yang paling mudah adalah kita biarkan dia fikir, okay, biarkan dia ambil masa. Macam kalau cikgu tengok tadi, masa-masa yang saya berikan, macam hari ni mungkin singkat lah. Macam yang lukisan simbol tadi pun 5 minit. Tapi biasa kalau saya buat lukisan simbol tu, saya akan buat dalam tempoh setengah jam. Sebab kita bagi ruang dekat murid. Tapi cikgu kena tengok juga macam cikgu ambil itu kelas mana. Contohnya kalau cikgu buat bimbingan daripada kelas depan ke, kelas tengah ke, kelas belakang. Kalau kelas depan mungkin masa dia tu kurang sedikit. Mungkin cikgu boleh buat penerokaan selepas tu. Tapi kalau murid yang di mana kelas belakang, mungkin masa dia akan lama sedikit sebab mereka kadang-kadang memerlukan idea, dia akan tanya kawan-kawan apa semua. Itu biasa kalau kelas belakang. Okay. Kemudian yang keempat, berpegang etika kerahsiaan. Ini yang penting. Terutama bila kita tengok budak tu lukis, dia ada masalah lukis gambar pisau, dia cuba save harm. Kita tahu dah ni dia cuba save harm. Kita bagi tahu dekat guru kawan-kawan dia kat kelas. Macam saya cakap tadi, kita bagi tahu kat kelas, kamu lukis pisau kenapa? Kita tanya kat kelas. Automatik budak tersebut dia akan terus akan menyembunyikan. Ada sifat denying, bila kita tanya apa-apa dia akan deny. Itu pentingnya kita ada etika kerahsiaan. Okay, maksudnya bila kita lalu dekat meja kan, kita tengok okay, yang ni mungkin lukis gambar belon, yang ni mungkin lukis gambar makanan. Jadi setiap orang yang kita lalu tu, kita dah boleh perhatikan dah yang mana yang mungkin memerlukan kita tertanya-tanya kenapa lukis benda tu. Mungkin ada yang lukis gambar pil, kita tahu mungkin ada lukis gambar pil, mungkin ada lukis gambar gari. Macam sekolah saya ada lukis gambar polis gari tu sebab mak dia ditangkap. Okay. Itu pun ada maksud. Bila kita berjumpa berdua, kita tahu apa isu yang dihadapi. Kemudian yang penting juga
untuk penggunaan terapi seni ni adalah bertanya. Kita tanya untuk dapatkan kepastian. Maksudnya kalau salah tak apa, sebab itulah kita mendapatkan confirmation daripada klien kita. Kalau kita terus judge, jadi semua klien-klien kita tu semua yang positif jadi negatif. Itu penting. Jadi ini adalah panduan-panduan yang mungkin cikgu boleh buat. Sebenarnya aktiviti seni, terapi seni banyak lagi yang cikgu boleh buat. Macam kalau cikgu beli buku daripada Cikgu Ai. Daripada buku Cikgu Ai tu pun banyak sebenarnya aktiviti yang pun ada yang melibatkan terapi seni. Mungkin cikgu boleh guna. Cuma cara cikgu menggunakan, cara cikgu deal dengan budak, yang tu cikgu kena tengok balik. Sebab dalam terapi seni, kalau kita salah guna, dia akan jadi bermasalah untuk kita dan murid. Maksudnya murid tu akan menyembunyikan, kita pun akan bermasalah lah sebab kita tak dapat teroka dengan betul-betul. Okey. Okey, ada sebarang soalan? Mungkin ada soalan-soalan yang keliru ke, nak tanya ke. Kalau saya boleh jawab, saya jawab insya-Allah. Cikgu-cikgu yang rasa ingin nak bertanya berkaitan tentang art terapi, boleh bertanya dengan Cikgu Zamir sekarang. Tak ada yang faham Lepas ni kalau anda kata ada masalah, kalau macam memerlukan bantuan, saya taklah pakar tapi saya mungkin boleh bagi pandangan lah dari segi untuk seni. Sebab untuk menjadi practitioner seni ni dia perlu ambil dia punya melengkapkan laporan-laporan dengan kes dengan klien sekali. Macam saya tak sempat nak lengkapkan. Cuma yang saya sempat saya belajar je. Sebab saya rasa dekat Kuala Tinggi pun ramai pakar-pakar juga sebenarnya. Okey, tak ada soalan Okey. Kalau nak PM tepi nanti pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Guru Kaunseling Kuala Tinggi atas undangan saya untuk bengkel art terapi pada hari ini. Dan terima kasih kepada Cikgu Khairil. Sebenarnya ini idea Cikgu Khairil untuk jemput saya. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian saya, walaupun saya rasa taklah segah macam pakar-pakar lain. Cuma saya berkongsi setakat apa yang saya buat di sekolah, apa yang saya amalkan di sekolah. Okey. Dan itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih Cikgu Nur Zamir. Alhamdulillah cikgu-cikgu, kita telah pun mendengar perkongsian ilmu hari ini berkaitan dengan art terapi. Art terapi, saya rasa mungkin di kalangan cikgu-cikgu mungkin dah ada yang dah tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu, dan ada juga yang orang kata menambah ilmu lah jadi kalau kita lihat tadi art terapi tadi sebenarnya kita boleh laksanakan di dalam kelas, terutama macam GBLT kan. Kalau dah penat sangat masuk kelas, relief kelas, banyak kita relief kelas, apa salahnya cikgu-cikgu buat art terapi ni dengan anak-anak murid. Dia buat santai-santai je cikgu buat santai-santai sambil tu bila kita buat santai-santai, sambil tu kita boleh lihat perkembangan kesihatan mental anak-anak murid kita
Kadang-kadang mereka memang macam anak-anak sekolah ni, kebanyakan mereka dia tak pandai nak cerita, nak bercerita, nak luahkan. Mungkin dengan cara art terapi ni lah kita boleh nampak apa yang ada di dalam diri dia. Terima kasih banyak pada Cikgu Muzammil kerana sudi bersama kami pada hari ini untuk berbingkil, mencurahkan ilmu, berkongsi ilmu dengan kami. Terima kasih banyak. Tak terhingga rasanya. Saya terima kasih banyaklah. Cikgu Muzammil mungkin nanti next time lain kali kita boleh lagi undang Cikgu Muzammil untuk art yang lain pula mungkin. Boleh Cikgu Muzammil? InsyaAllah. Okey. Baik cikgu-cikgu, sekiranya seperti mana yang Cikgu Muzammil tadi bagi tahu, sekiranya ada di kalangan cikgu-cikgu yang mungkin menghadapi isu di sekolah yang mungkin perlukan bantuan Cikgu Muzammil, bolehlah PM Cikgu Muzammil dan boleh tanya Cikgu Farel ke untuk nombor telefon Cikgu Muzammil nanti. Saya pun boleh juga. Okey, saya letakkan link pendaftaran untuk hari ini. Cikgu-cikgu silalah klik pada link tersebut untuk mendaftar untuk saya isi dalam SPKPM cikgu. Okey. Baik, saya rasa hari ini punya perkongsian sangat berguna, terutamanya pada situasi sekarang di mana kita ni saya rasa tahun depan pun kita get ready lah dengan minda sihat kan, saringan minda sihat. Jadi memang rasanya ke tahun-tahun berikutnya saringan minda sihat ni memang sentiasa ada. Jadi bila ada minda sihat kita perlu berintervensi minda sihat. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita orang kata melaksanakan intervensi minda sihat. Semoga apa perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat dan dapat kita orang kata kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan kita yang lain. InsyaAllah. Baik, sebelum saya sudahi, ada sebarang Cik Khaira ada lagi tak ni sebenarnya? Kalau Cik Khaira ada, tak ada. Okey, Cik Khaira pun tak ada. Masa kita pun dah melepas pukul 12, jadi kita tamatkan dan harap kita dapat jumpa lagi. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, sebelum kita bersurai, boleh tak cikgu buka skrin? Kita ambil gambar sekejap, boleh? Buka skrin sekejap, kita ambil gambar untuk dokumentasi. Boleh cikgu? Boleh buka tak skrin sekejap? Saya punya line yang tak okey ni. Cikgu Arif, boleh ambil gambar? Boleh. Ustaz Leman buka kamera. Kita nak ambil gambar ni dengan penceramah. Sekejap. Nak buat dokumentasi. Okey cikgu. Cikgu Hafiz. Tolong buka kamera. Siapa lagi ni? Sekejap timbul, sekejap buka, sekejap tak ni skrin ni. Okey, Cikgu Arif boleh? Boleh. Arif dah ambil ke belum? Okey, kalau ready okey. 1, 2, 3. Okey, dapat dah ambil. Okey. Okey dah. Ada. Okey. Okey, terima kasih semua. Cikgu jangan lupa isi kehadiran cikgu ya. Okey, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Muzammil. Terima kasih kepada rakan-rakan JBK dan juga JBLD. Semoga
perkongsian kita pada hari ini, bengkel kita pada hari ini memberi manfaat dan kita dah akhiri tadi kan. Okey, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.